Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 10 akan membentangkan tanggungjawab sosial hubungan kejiranan masyarakat bandar. Terlebih dahulu, saya Ashika Aisyah bernombor matriks 209868 akan memperkenalkan isu dan kemudian membentangkan punca pertama. Sebagai pengenalan, hubungan kejiranan merupakan penentu kesejahteraan yang dapat dibentuk melalui semangat kejiranan. Namun, disebabkan gaya hidup masyarakat kini yang kurang bergaul dengan jiran, semangat kejiranan semakin meluntur. Contohnya berdasarkan isu tahun 2020, berlakunya pergaduhan sesama jiran yang disebabkan oleh anak kepada pihak kedua bermain bola di padang sehingga merosakkan rumah jiran. Hal ini telah mengganggu ketenteraman penduduk dan seterusnya mencetuskan kemarahan kepada pemilik rumah atau dikenali sebagai pihak pertama. Maka terjejasnya keharmonian dalam komuniti tersebut. Punca pertama tercetusnya pergaduhan ini ialah ibu bapa kurang memberikan pendedahan terhadap hak dan tanggungjawab sebagai pengguna kemudahan awam. Difahamkan anak tersebut bermain secara lasak sehingga menyebabkan bola terpelanting ke bumbung rumah. Sewajarnya anak tersebut bertanggungjawab menggunakan padang dengan berhemah dan peka terhadap masyarakat sekeliling. Sekiranya ibu bapa memberikan pendedahan awal, maka anak-anak berupaya mengamalkan adab ketika menggunakan padang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Rozi dan nombor matrik saya ialah 212819. Baiklah, saya akan menerangkan untuk punca yang kedua. Punca yang kedua ialah sikap tidak bertolak ansur pihak kedua. Walaupun di dalam situasi ini, pihak kedua didapati bersalah kerana tidak memantau anak mereka semasa bermain. Amalan bertolak ansur penting dalam setiap individu dalam mengawal diri sekiranya konflik berlaku. Namun, akibat tiada sikap bertolak ansur di dalam diri pihak kedua, maka tercetuslah konflik besar yang berpunca daripada kegagalan beliau dalam mengawal emosinya terhadap pihak pertama. Sikap tidak bertolak ansur dan cuba mempertahankan kesalahan ini, bak kata pepatah Melayu, umpama menegakkan benang yang basah. Kesannya masalah tersebut tidak selesai, malah pergaduhan menjadi lebih besar sehingga menjadi kes polis. Seterusnya, saya Nur Syarah binti Zulkifli dengan nombor matriks 209839 akan menerangkan punca ketiga iaitu kelunturan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Bukti yang boleh dikupas berdasarkan keratan akhbar ini dari sudut pihak pertama, individu ini telah sengaja memperbesarkan isu yang hanya disebabkan oleh kesalahan anak kepada jirannya. Seorang kanak-kanak yang tidak sengaja telah merosakkan bumbung rumahnya akibat bermain bola di padang yang berdekatan dengan rumahnya. Dari sudut pihak kedua pula, wujudnya sifat individualism dalam individu tersebut kerana dia tidak dapat menerima reaksi pihak pertama yang menegur perbuatan anaknya yang terbukti bersalah kerana telah merosakkan bumbung rumah pihak kedua. Oleh itu, pergaduhan ini berpunca kerana semangat kejiranan tidak dipraktikkan dalam diri kedua-dua individu tersebut. Hal ini akan menyebabkan masyarakat akan terus hidup tanpa bersatu hati dan hilang semangat permufakatan. Justru itu, saya, Roberto Ga'a Anak Janot dengan nombor matrik 212302 akan menerangkan mengenai cadangan-cadangan bagi mengatasi punca-punca isu yang telah dibentangkan sebentar tadi. Berdasarkan punca pertama yang telah dinyatakan, cadangan pertama bagi menangani isu ini ialah ibu bapa mestilah memberikan pendedahan awal akan tanggungjawab sebagai pengguna kemudahan awam kepada anak-anak mereka sejak mereka kecil lagi. Pendedahan tersebut hendaklah diterapkan dalam anak-anak sejak mereka kecil seperti pepatah pernah mengatakan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini bagi membolehkan mereka untuk mempraktikkan segala amalan dan sifat yang telah disemai dalam diri mereka sehingga mereka dewasa. Bukan itu sahaja, ibu bapa dapat menyemai sifat tanggungjawab bersama dalam diri anak-anak dengan menunjukkan teladan yang baik di hadapan mereka. Lebih-lebih lagi ketika menggunakan kemudahan awam di tempat awam. Maka, perkara yang tidak diingini seperti kerosakan
peralatan atau fasiliti lain dapat dielakkan dan menjamin ketenteraman awam. Jika mereka tidak mempedulikan tanggungjawab sosial mereka, maka tipislah tanggungjawab dan kesedaran mereka dalam membangunkan negara. Seterusnya, saya Nur Syahmina Sahira binti Abdul Halim dengan nombor matrik 211353 akan menerangkan langkah kedua, iaitu memupuk sikap bertolak ansur terhadap masyarakat sekeliling. Berdasarkan punca kedua, pihak kedua tidak sepatutnya memarahi pihak pertama dan mempertahankan kesalahan anaknya. Sebaliknya, pihak kedua perlu mencari jalan penyelesaian. Hal ini demikian kerana masalah yang kecil tidak perlu diperbesarkan sehingga dibawa ke pihak polis. Pihak kedua sepatutnya meminta maaf dan bertanggungjawab ke atas kesalahan tersebut dengan membayar ganti rugi kepada pihak pertama. Dalam konteks ini, pihak kedua perlu mempunyai sifat bertolak ansur dan menerima dengan hati yang terbuka ke atas teguran pihak pertama terhadap anaknya supaya dapat mengelakkan perkara yang sama berulang lagi pada masa akan datang. Langkah yang ketiga, mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran tetangga. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakkan aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan semua jiran tetangga tanpa mengira latar belakang kaum, bangsa dan agama. Antara contoh aktiviti tersebut ialah aktiviti gotong royong dan amalan rumah terbuka. Hal ini kerana dengan melakukan aktiviti tersebut, jiran akan berpeluang untuk beramah mesra dan berbual antara satu sama lain, seterusnya mengeratkan lagi hubungan persaudaraan antara mereka. Seterusnya ialah kesimpulan. Rumusannya, kepentingan semangat kejiranan sudah pasti dapat mewujudkan suasana masyarakat yang penyayang antara satu sama lain. Natijahnya, perbalahan ini dapat diselesaikan tanpa unsur pergaduhan sekiranya masyarakat menanamkan nilai etika dan moral dalam diri. Sekian, terima kasih.